Topik kali ini yang saya akan kongsikan adalah berkaitan dengan memasak. Hello semua, salam ceria dan salam ukhuwah. Saya Arwan bin Aziz, merupakan seorang trainer ataupun speaker dan juga seorang penulis, dan bidang saya adalah berkaitan dengan pembangunan sumber manusia, pengurusan sumber manusia, latihan, penulisan dan juga perkara-perkara berkaitan dengan motivasi dan inspirasi. Topik kali ini yang saya akan kongsikan adalah berkaitan dengan memasak, dan nampak dia macam lari sedikit daripada niche bidang saya, cuma masih ada perkaitan sebabnya dia melibatkan motivasi, dan tajuk kali ini adalah berkaitan dengan motivasi untuk memasak. Pada mereka yang baru lihat channel ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe bagi mendapatkan informasi video saya yang terkini. Okey, sebelum tu pernah tak kita rasa macam kita rasa nak masak, tapi macam tiba-tiba je rasa tak ada mood nak masak? Ataupun ada tak yang ibu-ibu, baru pulang dari kerja, dan sebelum balik, waktu di pejabat atau di tempat kerja, memang semangat berkobar-kobar. Semangat dia berkobar-kobar, sampai rumah aku nak masak. Sampai rumah je aku nak masak. Tapi bila sampai je rumah, bila tiba je rumah, entah macam mana, terus tak ada motivasi nak masak. Ataupun mungkin ada mereka yang biasa memasak, entah macam mana pada hari itu, pada hari nak masak tu lah tiba-tiba hilang semangat nak masak. Jadi tanpa membuang masa lagi, motivasi untuk memasak, jom kita lihat beberapa tips yang mungkin dapat membantu agar dapat menyuntik lagi motivasi untuk terus memasak. Ada 10 tips yang akan saya sharekan berkaitan dengan motivasi untuk memasak. Dan tips yang pertama adalah bayangkan diri anda seorang chef. Bayangkan diri anda seorang chef, maksudnya kita pejamkan mata, kita nak masak ni, kita pejamkan mata dan kita imagine bahawa diri kita ni seorang chef. Seorang chef yang akan memasak dan seorang chef yang akan masak dengan sedap sekali. So tips yang pertama, bayangkan diri anda sebagai seorang chef. Tips yang kedua pula, adalah perlu adakan tempat masak yang kemas dan teratur. Jadi sebelum masak tu, pastikan ruang kita masak tu atau tempat yang akan kita masak, berada dalam situasi, dalam keadaan teratur dan kemas. Jadi barang-barang yang kita perlu untuk gunakan memasak senang untuk kita ambil. Jadi itu tips yang kedua. Dan seterusnya tips yang ketiga, adalah penyediaan bahan masakan yang teratur. Penyediaan bahan masakan yang teratur. Lepas kita dah kupas bawang, kita dah siang ikan, kita perlu susun bahan-bahan masakan itu dengan teratur mengikut kategori bahan masakan tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia tak langsung, sebelum kita memulakan proses memasak, bila kita menyediakan barang-barang tersebut, akan lagi menyuntik atau lagi memberi semangat kepada kita untuk memasak. Keempat, yang keempat, tips kita yang keempat, motivasi untuk masak adalah
cari pakaian kegemaran anda. Nampak macam pelik kan? Yes, tak salah, boleh cuba. Contoh macam kita ada apron yang tertentu yang kita sangat gemari waktu kita nak masak. Yes, just pakai pakaian kegemaran kita untuk memasak pada hari itu. Jadi secara langsung dia akan boost kita agar lebih seronok dan lebih termotivasi untuk masak. Cari pakaian kegemaran anda. Dan tips yang kelima, tips yang kelima adalah sihat dan jimat. Apa dia? Sihat dan jimat. Kita bayangkan apabila kita memasak, kenapa kita perlu memasak? Sebab apa? Sebab masakan yang akan kita buat, akan kita hasilkan adalah menjadi sihat dan jimat. Maksudnya kita yang masak, kita yang tahu bahan-bahan yang akan digunakan. Kalau di luar, kita boleh makan di luar, kita mungkin tak tahu cara masakan dia bagaimana, apa ingredient dia ataupun bahan-bahan yang digunakan. Cuma kalau kita masak sendiri, dan pastinya makanan itu adalah makanan yang sihat. Dan yang kedua, jimat, kita dapat jimatkan sedikit duit dari kita berbelanja ataupun kita makan di luar. Itu dapat memberikan motivasi kepada kita untuk memasak. Dan tips yang keenam, tiada gangguan. Jadi sebelum proses memasak ataupun sebelum proses memulakan bahan-bahan yang untuk dimasak, pastikan tiada gangguan. Maksudnya kepada mereka yang mungkin yang ada anak kecil, minta tolong dengan suami ataupun anak yang dah besar sedikit untuk jaga anak kecil tu. Jaga anak kecil. Jadi kita akan lebih bersemangat, lebih fokus, tertumpu kepada perkara yang nak kita lakukan, iaitu memasak. Dia akan dapat membantu kita. Dan yang ketujuh, apa dia yang ketujuh? Bila kita masak dah siap makanan itu, kita dapat menggembirakan mereka yang tersayang. Yes, dapat gembirakan mereka yang tersayang. Maksudnya bila makanan tu dah siap, semua ahli keluarga akan makan makanan yang kita masak dan mereka semua akan berasa happy ataupun merasa gembira. Jadi kenapa perlu memasak? Bagaimana nak motivate? Sebab dia dapat menggembirakan mereka yang tersayang. Dan yang ke-8, yang ke-8, tips yang ke-8 adalah mencuba resepi baru. Ini pun boleh memberi motivasi kepada diri kita untuk memasak. Cubalah cari. Mungkin boleh lihat channel Sugu Pavitra ataupun channel-channel yang lain, masak-masakan baru yang kita nak cuba hari ni. Contoh hari cuti ni, aku nak masak satu yang lain daripada yang lain. Yes, jadi dengan ada resepi baru akan dapat boost diri kita untuk semangat lagi proses memasak. Dan yang ke-9, tips yang ke-9, sebarkan aura positif. Sebarkan aura positif. Maksudnya masa kita memasak, perlu kita senyum, jangan stres, tak perlu stres. Dan masa kita masak, kita yakin bahawa masakan kita itu akan sedap ataupun akan lazat. Dan yang terakhir, tips yang ke-10, bagaimana nak motivasikan diri untuk memasak ialah nak menyediakan hidangan yang cantik. So selepas kita masak tu, sebab apa kita masak? Kita nak sediakan makanan yang cantik. Contoh, walaupun dia contoh kita ambil telur goreng. Kita ambil telur goreng. Jadi at the end proses masak tu, telur goreng kita tu dah siap. Telur goreng tu dah siap dengan warna dia, yang sungguh cantik, warna kuning, warna putih. Tekstur dia kita lihat sungguh nampak
macam gebu dan dia punya aroma dia. Jadi itu tip yang ke-10, nak menjadikan bidangan yang cantik. Dan semoga apa yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat kepada anda semua, dan tak semestinya perlu pilih 10 ataupun tak perlu ikut turutan 1, 2, 3, 4. Boleh pilih mana-mana tips yang bersesuaian, yang dirasakan sesuai yang nak digunakan, dan kalau boleh guna 10 pun is okay. Okey, tak ada masalah sama sekali. Dan akhir sekali okey, jangan lupa untuk klik butang subscribe di bawah ni bagi mendapatkan video-video ataupun informasi video-video saya yang terkini yang akan diumumkan nanti, insya-Allah. Dan kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.